Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi yang tak kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab A'malul Qulub, dalam siri perkara-perkara yang memberi kesan kepada hati manusia. Saya pilih tajuk ini kerana memandangkan kepada kedudukan hati manusia itu adalah merupakan mahallun nazar, tempat Allah Ta'ala nak tengok orang ni darjat tinggi ke rendah, hebat ke tidak, duduk di hati dia. Itu yang kita paling takut sekali, kerana ada beberapa amalan kita ni bawa amalan banyak, tapi kalau bermasalah dari sudut hatinya, maka amalan itu yang pertama sama ada Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima sebagai amal yang makbul, ataupun amalan itu ada tetapi di akhirat esok dia berterbang seperti debu yang berterbangan di awal. Jadi kita tak nak ambil, tengok saja boleh. Maka manusia yang sangat rugi iaitulah orang yang kumpul ibadatnya, pahalanya banyak, tapi pahala dia hilang. Kita tak usahlah banding lebih-lebih. Kita duduk atas dunia ni hari ni, kita kumpul duit kita banyak, kumpul banyak-banyak, tiba-tiba hilang dalam akaun, macam nak buat? Ataupun kita simpan di rumah kita, tiba-tiba peti besi pun tak ada, ada peti, barang dalam sudah hilang. Itu atas dunia kita boleh cari lain, tapi di akhirat macam mana kita nak pulang balik, nak mula balik? Ada ibadat kita 60 tahun, ada amalan kita sudah berapa tahun kita kumpul, tetapi dia menjadi haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Harta amalan yang dibawa itu, tapi kami jadikan dia debu yang berterbangan. Maka menjadi kewajipan kita sebagai orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla ini, duduk di mana? Duduk sentiasa berwaspada, berhati-hati, bermuhasabah tentang apa yang ada dalam diri kita, wa fi anfusikum, dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam kedudukan kita ni, apa yang kita dah miliki. Dalam siri perbincangan ini, tajuk kita pada kali ini iaitulah Al-Kibru. Dalam bahasa Arab kata Al-Kibru, bahasa kita kata sombong. Sombong ni satu penyakit. Kita akan tengok dia punya kesan, kesombongan seorang manusia apa jadi. Al-Kibru, kata di ahli lughah kata Al-Azamatu wal-Kibriya, maknanya orang ni rasa besar diri dan dia ni sombong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud ni sangat hebat orangnya. Dia ni rapat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi suruh dia baca Quran, dan pada malam Nabi nak bertemu dengan jin, dia ikut sekali. Panjanglah cerita dia. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, artinya tak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya mithqalu zarrah, seberat zarah. Zarah ni berat mana kita nak timbang? Tak naik timbangan, kata orang. Tak naik timbangan. Tapi itu bandingan. Nabi SAW buat bandingan terlalu kecilnya kesalahan itu, tapi dia mempunyai impak yang besar. La yadkhulul jannah, tak boleh masuk syurga peringkat awal. Mana dia kena seksa dulu, kena azab dulu, na'uzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada terjebak dalam neraka. Qala rajulun, ini kelebihan para sahabat. Qala rajulun, kata seorang laki-laki, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, kami ni suka pakaian cantik. Kita kan suka kan baju cantik, orang panggil comel. Nah, wa na'luhu hasanan, kasut dia pun cantik juga. Adakah itu sombong? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah SWT itu jamil dan dia suka kepada yang indah, yang baik. Allah Ta'ala suka. Tetapi yang dimaksudkan dengan al-kibru, ini dia punya definisi di sini. Definisi dia, Nabi kata al-kibru batarul haqq. Tanda sikit. Sombong itu, yang dimaksudkan dengan sombong, dengan takabur itu apa dia? Batarul haqq, artinya menolak kebenaran dan memandang lekeh ataupun hina kepada benda yang benar. Dia tahu benda benar, kadang-kadang dia tak boleh terima sebab orang yang bawa benda tu orang yang dia tak suka, ataupun kerana yang benar itu bercanggah dengan nafsu dia. Yang menyebabkan dia tak boleh terima ni. Batarul haq, tahu benda benar, dapat maklumat tapi tak mau terima. Ini sombong nama dia. Jadi kita dapat kesan takrif dia. Yang kedua, wa ghamtun nas. Apa dia ghamtun nas? Iaitulah orang yang menghina manusia. Sombong, menolak yang benar dan menghina orang. Itu makna sombong. Jadi dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahawa sombong yang dimaksud itu iaitulah orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran. Kata di Sayyidina Umar bin Khattab, dia tulis surat kepada gubernur dia Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata, la yamna'annaka qada'in qadaituhu bil ams. Tidak menghalang, menyekat. Abu Musa ni qadi, hakim. Tidak ada halangan kamu putuskan satu hukuman semalam, tapi waraja'ta fi, bila kamu muraja'ah balik, cek balik, ada salah, tak tepat, kurang betul, kan? Maka anturaji'a li haq, mu balik semula kepada yang benar. Jangan malu, jangan kata saya walaupun apa jadi pun itulah keputusan saya. Tak, kalau dalam mahkamah kita kan meja telah diketuk, tak boleh undur balik lah, undur balik. Fa innal haqqa qadim. Sayyidina Umar kata yang benar itu lama. Wa muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kita ulang semak balik yang benar itu lebih baik daripada kita terus berada dalam kebatilan. Ini kata-kata Sayyidina Umar cukup cukup menarik untuk nak menghilangkan sifat rasa apa? Kita rasa sombong. Ini pandangan saya, macam mana kita lah. Allahu Akbar. Agak-agak senang ke susah nak tarik balik pandangan? Payah. Dalam mesyuarat pun, kita masuk mesyuarat, kita ni AJK apa-apa pertubuhan, orang tak terima pandangan kita, rasa nak letak jawatan lalu dah. Kita resign lah, kata tak, apa ni saya punya pandangan ni, siapa saya lah. Umar kata
ar-ruju' ilal haqqi khairum minat tamadi fil batil. Kita balik pada yang benar tu lebih baik daripada kita terus dalam benda-benda yang tak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata wa ghamtun nas ay ihtiqar. Kita menghina orang. Hina orang. Siapa awak? Saya banyak kalilah tuan-tuan, kalau kita tegur orang ni, dia tahu pun dia salah. Satu kali saya tegur seorang pakcik duduk isap rokok di Arafah, hari haji wukuf. Bayangkan waktu mustajab doa, isap rokok di Arafah. Kalau tuan-tuan tengok, berasa tuan-tuan tegur juga tak? Kau pakai lock gitu ya. Kesian dengan dia. Mari haji berapa banyak dia punya belanja habis. Saya tegur pakcik, kita ni tengah ihram, tengah wukuf di Arafah, padamkan rokok, mari kita pergi zikir. Patut dia kata apa? Oh, terima kasih lah, saya terlupa tadi, gian sangat dah, meleleh dah air liur contohnya. Tak? Celik mata, siapa awak? Hadza ghamtun nas. Dah lah tak terima nasihat, perli pula kita, siapa awak? Mentanglah saya tak pakai kain ihram tulis tabung haji. Jadi kata tak ada, banyak lagi lah contoh-contoh. Itu orang paling maknanya Nabi SAW sebut kepada kita dua benda. Maknanya kalau kita ni ditegur oleh orang tak boleh terima, itu ada sifat sombong dalam diri kita. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ini punca penyakit mari daripada mana? Mari daripada al-qalbu al-marid, hati yang ada masalah. Kemudian ada satu perbezaan di antara sombong dengan terpesona dengan diri sendiri. Ada juga, ada satu penyakit lagi yang lepas kita bincang, dia panggil al-i'jabu bin nafsi. Kita rasa kita ni sempurna sangat dah, molek benar dah kita ni. Apa beza dua tu? Kata di Wahab Al-Marwazi, Abu Wahab Al-Marwazi, aku tanya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf yang hebat. Abdullah bin Mubarak ni, kalau kita baca sejarah hidup dia, ajaib. Dia campur di antara ibadat dengan jihad. Dia setengah orang ni kalau ahli ibadat tu, dia tak jihad dah, dia dalam masjid, dia dalam surau dia. Ibn Mubarak dia tukar. Tahun ni dia pergi jihad, tahun depan pergi haji, pergi ibadat. Orang tanya dia, apa dia sombong itu? Mal kibru qala antazralin nas, kamu pandang lekeh orang lain. Itu sombong. Fasa'altuhu anil ujub. Orang tanya, Syekh, apa pula ujub? Rasa diri sempurna itu macam mana? Qal, tuan-tuan tanda, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairi. Kamu rasa apa yang kamu ada ni orang lain tak ada. Itu dia panggil bangga diri. Tapi dia tak hina orang, dia syok seorang. Saya dalam istilah orang motivasi dipanggil suka gilak body. Tahu gilak body? Dia bangga, dia syok dia seorang. Dia kata dia ni hebat dia. Tapi dia tak hina orang lain. Kalau sudah naik taraf hina orang, sombong. Tak hina, orang panggil syok sendiri, ataupun dia panggil ujub. Kita rasa kita sempurna. Allahu Akbar. La a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Ibnu Mubarak kata, aku tak tengok orang yang ahli ibadat yang duk solat ni lebih jahat daripada sifat ujub, rasa diri sempurna. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita minta selamat. Sekarang ni kita tengok punca. Sebab apa manusia sombong? Sebab apa manusia sombong? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah. Kata orang, bila tahu sebab, kita mudah nak ubati. Betul tak? Kita ni kalau tahu penyakit, mudah sikit nak cari ubat, jumpa doktor, jumpa bomoh. Tapi masalahnya dia tak tahu dia sakit. Ada juga macam tu. Orang tengok dia sakit, dia kata dia tak sakit. Sihat walafiat. Sihat walafiat apa je. Maka yang pertama sekali, sebab-sebab ar-raghbah fi adamil khudu' li ahadin. Orang ni tak mau tunduk kepada orang. Bila tak mau tunduk kepada orang, orang bagi nasihat dia, tak boleh. Baru ni ada seorang anak, dia mari jumpa saya, dia kata, Ustaz, mak dia ni minta maaf lah, contoh muslimat, kau nak cari kat muslimin, boleh berlaku lah dua-dua tu tak, ada masalah berlaku.
mak dia ni memang banyak masalah, suka mengumpat orang lah, macam-macam kes. Kalau anak tegur, anak dia tegur, melenting lalu. Kau siapa? Mu anak aku jangan pandai-pandai, jangan cuba jadi anak derhaka. Dia punya mulut laser betul-betul. Sebab dia tak nak tunduk. Anak-anak jangan cuba. Dia mari tanya saya, dia macam nak buat. Saya kata beginilah, saya nampak ada bau sikit mak ni, sifat al-kibr, besar ke diri tu ada. Habis kamu anak-anak jangan cuba nak tegur-tegur, nanti disumpah dimaki, susah hidup kita. Habis macam mana? Kita kena pergi cari ustazah yang dia sangat hormat. Ustazah yang kalau boleh yang selebriti sikit lah. Mari mengadap dia jumpa makcik, mak haji, nak bagi nasihat, baru dia boleh dengar. Bahkan dia bangga pula, yang mari yang duduk anak pula masa duduk dekat ustazah tu tolong selfie pula. Tu lagi lain. Ini dipanggil ilmu psikologi. Maknanya orang punca nak jadi takabur sebab apa? Dia ni tak mau tunduk pada orang, tak mau tunduk pada orang. Allah Ta'ala sebut dalam surah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang yang jadi taghut tu sebab dia rasa dia tak perlu pada Allah Azza wa Jalla. Itu peringkat ayat lah dalam orang kafir. Maknanya orang yang boleh jadi bangga, jadi sombong sebab dia rasa dia tak perlu pada orang lain. Maknanya apa yang aku cakap ni betul, apa yang orang lain cakap tu tak perlu diterima. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, orang ni cuba nak mencari keistimewaan, mengatasi orang lain. Kerana itulah bila dia tak boleh dengar, kalau ada orang lain puji orang depan dia, sudah berubah lalu. Sebab itulah eloknya kalau kita ni jangan duk puji orang lain depan orang. Kita ni dua benda manusia ni. Tak? Kita suka orang puji, tak suka orang keji. Keji pun tak suka, orang tegur nasihat pun tak suka. Maka itu ada sifat-sifat. Berbeza dengan ulama yang hebat-hebat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar kata apa? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang telah menyampaikan kepada kita kelemahan kita. Agak-agak lah kalau orang mari beritahu kepada kita kelemahan kita, apa perasaan kita? Semangat ke? Lemah semangat? Ingat lepas solat ni nak ajak kau pergi makan ke mana-mana tak? Dia bisik belum nak solat lagi, dah lah solat tak kosong dah, lepas solat tu tak ajak dah, makan sendiri lah kau, aku pergi sendiri. Sebab orang bisik ni kita lah. Umar kata Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala rahmatkan orang yang sampaikan kepada kita kelemahan kita. Kita kena ingat kawan-kawan ni kalau asyik duk puji kita, itu pengampu nama dia. Orang yang betul-betul ikhlas nak bersahabat, orang yang dapat menyatakan kepada kita secara sembunyi. Tapi kalau dia mari duk marah depan orang, itu lain. Itu bukan. Dia mari jumpa kita sama seorang, ataupun dia SMS, kalau tak sampai hati nak cakap depan, nak guna bahasa ujung jari, itu dah lebih lunak sikit ujung jari ni, depan-depan malu juga. Allahu Akbar. Yang ketiga, sebab yang ketiga orang tak nak terima nasihat orang ni sebab apa? Sebab dia cuba nak menutup kelemahan diri dia. Dia rasa, dia nampak dia tu lemah, dia tak apa hebat, maka dia cuba lemahkan orang lain biar orang tak nampak dia punya kelemahan. Ini masalah juga. Masalah lemah. Yang keempat, sebab orang ni jadi sombong juga, orang lain tu terlalu merendah diri kepada dia. Ini orang lain terlalu rendah diri, maka yang menyebabkan syaitan mari kata, awak yang hebat sini ni, orang lain itu bukan macam awak ni. Itu jadi bahaya kita. Sebab itulah kita kalau nampak sahabat-sahabat kita ni, orang lain semua hormat pelik-pelik belakang dia, kita kena buat biasa ya dengan dia.
Jangan sampai syaitan boleh masuk cocok dalam hati dia. Awak ni hebat benar ni, awak ni hebat sangat ni kan. Semua orang berjalan mari cium tangan. Hari ni pula ada setengah tu sampai bukan cium tangan, cium kaki pun ada. Ini bahaya. Jadi kalau ada orang macam ni, kita tak sedut cium-cium dia, kita bangun Assalamualaikum salam. Sebab bila orang lain terlalu tawaduk dengan dia, maka dia rasa dia tinggi, dia tinggi. Orang tu rasa dia tinggi, dia rasa dia besar, maka itu yang salah, itu yang silap. Sebab yang kelima, salah perhitungan ataupun silap penilaian. Kita hari ni, kita nilai orang ni hebat, orang ni mempunyai kedudukan dengan apa? Dengan apa kita nilai dia? Mungkin dengan sebab pangkat dia, dengan sebab harta, dan tak boleh lagi juga dengan sebab ilmu. Ada juga, oh hebat dia ni, ilmu dia. Walau kalau kita tengok, dia pun tak hebat mana juga kan. Satu kes daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Qala marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki lalu depan Nabi. Orang nampak hebatlah penampilannya, hebat. Nabi tanya, "Ma taquluna fi hadza?" Kamu nak kata apa dengan ni orang yang hebat lalu, dengan penampilannya, comel pakaian? Qalu hariyun in khataba an yunkah. Budak ni dia minta anak siapa pun orang akan beri. Mana hebat sangat tu, pakat berebut nak buat menantu belaka. Wa in syafa'a an yusyafa'. Kalau dia minta bantuan orang akan beri pertolongan syafaat. Wa in qala yustama'. Kalau dia cakap, orang akan dengar dia. Itu penilaian secara zahir. Semasakat Nabi kita diam. Tak lama lepas pada tu, marra rajulun min fuqara'il muslimin, masya-Allah. Lalu pula orang miskin, berjalan pun lemah, tak cukup makan. Kadang-kadang bila kita cakap macam ni, mungkin tu rasa ustaz ni pun buat bandingan pelik-pelik. Betul kalau ada sahabat tak cukup makan? Nak cerita, kisah ni diriwayat oleh Abu Hurairah dalam kisah yang sahih. Saya suka baca kisah-kisah yang sahih sebab masyarakat dia suka dengar cerita kan. Tengok dalam YouTube kisah benar dari Nabi ataupun kisah Nabi dan para sahabat. Beberapa CD kuliah yang kita baca, Abu Hurairah kata pernah satu malam dia ni tak boleh duduk sebab terlalu lapar. Adanya rebah lapar. Aku tak hidup dah, duduk masjid tak tahan. Dia pergi duduk tepi jalan. Tiba-tiba lalu Sayyidina Abu Bakar. Dia tahan Abu Bakar, buat tanya soalan. Dan Abu Bakar tengok muka dia ni pucat, tak cukup makan. Abu Bakar sudah jawab, Assalamualaikum, pergi. Allahu Akbar, terlepas juga. Lalu Sayyidina Umar tanya Umar pula soalan, lepas jawab soalan pergi juga. Rupa-rupanya Abu Bakar tahu Abu Hurairah lapar, Umar pun tahu, tapi dia dua tu lapar juga, tak cukup makan. Akhir sekali dia pergi jumpa Nabi SAW. Kebetulan ada orang hadiah susu ke rumah Nabi, maka dapatlah dia makan. Panjang cerita. Marra rajulun min fuqara' muslim. Jadi orang fakir lalu depan Nabi. Nabi tanya dia, sahabat, ma taqulu fi hadza? Apa kamu nak kata dengan dia ni? Jawapannya sebaliknya tadi juga. Dia ni kalau minta anak orang, tak ada siapa nak bagi. Kalau dia minta tolong orang tak bagi. Kalau dia cakap, tak ada orang nak dengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza khairum min mil'il ardi misla haza. Nabi mengatakan orang fakir ini lebih baik daripada penuh bumi yang awal tadi. Memanglah orang awal tu hebat, tapi nak kira yang ni sangat dia tawaduk, sangat dia warak orangnya, lebih baik daripada yang pertama. Tapi itulah penilaian manusia duduk di situ, maka dia panggil ikhtilalul ma'ayir. Kadang-kadang mi'yar, ukuran yang kita buat ni terhadap manusia, inilah ukuran. Kalau mari orang miskin, tak apa, saya sibuk,
nak ajak mari rumah pun tak apa nak ajak kan. Tapi kalau mari kaya-kaya, Allah, saya duduk nanti lama dah nak mari. Buka pintu pagar terus suruh masuk kereta. Maka itu dipanggil ada sifat kesombongan. Habis macam mana ni? Takkan kita nak berterusan begini kan? Maka kita cuba lawan arus. Ada orang pakai miskin, inilah kita panggil dia, mai makan sekali, duduk sekali dengan dia, barulah kita rasa kita ni tarah sama tarah dengan dia. Sebab budak-budak duk main dalam internet tu, dah dia tunjuk gambar kubur orang kaya dengan orang miskin, beza tak beza? Asalnya tak ada beza, cuma atas je anak-anak buat beza, buat bangunan lah, buat apa, itu semua tu tidak termasuk dalam kedudukan. Baik, yang keenam, sebab yang keenam, kita suka buat bandingan dengan orang lain. Bandingan dengan orang lain. Tengok harta aku berapa juta ada, saya punya kereta berapa banyak, rumah saya berapa bilik, duk banding orang kiri kanan yang miskin-miskin. Wa yansa al-mun'im, dia telah lupa siapa yang beri nikmat pada dia. Saya boleh muhasabah kita, kalaulah nikmat tu kita yang cari sendiri, agak-agak tuan kita ni nak duduk ke lagu ni lagi ni? Tak duduk dah lagu ni dah. Berjalan dengan kapal terbang, kereta-kereta pun hok sedap-sedap belaka. Hebat. Rumah pun tak gerak apa dah, pakai duduk sebab duduk tangga tu naik pusing pakai atas. Naik tangga apa tak nak. Kalau boleh makan pun tak boleh makan, kenyang begitu ya dah. Letih juga makan ni, kau tak pernah. Lama-lama lagi hok nak masak. Hok makan berletih masak. Maka oleh kerana kita lupa kita ni sebenarnya duduk di bawah ihsan, belas kasihan Allah Azza wa Jalla, maka hasil daripada itu menyebabkan kita jadi manusia yang sombong. Manusia sombong. Kalau kita nak tahu, kita muhasabah ya, aku ni harta yang aku dapat banyak-banyak ni, siapa yang bagi? Allah Azza wa Jalla beri pada kita. Dalilnya kita ambil adik-beradik kita, 5 orang, 7 orang adik-beradik, daripada bapa yang sama, ibu yang sama. Kenapa berbeza dia punya tafawut? Berbeza kita punya rezeki. Barulah kita tahu, hak ni Allah Ta'ala beri banyak, yang ni beri sikit. Sebab-sebabnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Jadi kalau kita sedar begitu, maka barulah kita tahu bahawa yang angkat darjat kita ni Allah Azza wa Jalla, yang beri rezeki pada kita Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah kita tak akan rasa tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Itu di antara sebab. Berapa sebab kita ada sini? Ni ringkasan ni. Ada 6 sebab boleh membawa kepada al-kibru, boleh membawa kepada manusia itu jadi sombong. Sekarang ni kita pergi pula sombong dalam bidang apa? Dalam bidang apa nak sombong? Yang pertama sekali dalam senarai yang kita ada ni, al-mal, sombong dengan sebab ada harta. Baik, kita cuba baca sejarah umat-umat dahulu. Orang yang kaya dalam sejarah dunia ni siapa? Dalam surah Al-Qasas Allah gambarkan, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaih. Qarun daripada umat Nabi Musa, tapi dia sombong. Wa atainahu minal kunuz, Allah kata aku beri kepada Qarun ni gedung dia, inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Anak kunci gedung saja dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat. Berapa banyak ada? Tuan-tuan bayangkan, anak kunci saja ada. Gedung banyak mana? Tak ada orang buat kunci besar-besar duk pikul kunci. Ada juga lah gitu. Nah, kita ni ada anak kunci pun kecil-kecil ya. Sampai tak tahu mana satu anak kunci, dah beli tambur. Ibu kunci punah, campak ibu, anak tak buang. Akhir kali tak tahu nak cari kat mana dah. Berat kita ni. Kena buat pemutihan kunci pula. Tapi gedung Qarun begitu besar. Maka dia sombong sampai peringkat tak dengar kata Nabi Musa AS, sampai Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dengan harta-harta dia. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi melawat di bumi Mesir,
ada satu tempat di Fayum, nama dia Fayum, dia panggil Tasik Qarun. Ada tempat tu. Tasik Qarun ni katanya disitulah tempat Qarun ni ditenggelamkan dengan harta-hartanya sekali, jadi tasik. Jadi kalau kita pergi melawat atas dunia ni, memang kita akan jumpa tempat-tempat sejarah yang pelik-pelik, yang ajaib. Semua tu kesan daripada kesombongan, hasil daripada harta. Sebab dia kata apa? Dia kata apa yang dia dapat itu daripada hasil usaha dia. Kalau kita juga bercakap, apa yang kita dapat ni hasil usaha kita, dan adakah ini untuk muhasabah, adakah setiap orang yang senang itu bermakna Allah sayang? Orang yang dapat kedudukan itu tandanya Tuhan sayang, Tuhan redha? La. Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa lam yuhib. Allah Ta'ala beri dunia ini kepada orang yang dia suka, dia sayang, dan orang yang tak suka. Kalau kita nak tengok atas dunia ni, orang yang pegang kuasa ekonomi duduk dengan siapa? Duduk dengan orang bukan Islam. Tak kira lah bangsa apa dah. Jadi kita nak kata, oh, dia ni hebat ni, lah, tidak semestinya begitu. Tetapi walam yu'til akhirah illa liman yuhib. Allah Ta'ala tak beri ilmu akhirat ni kecuali kepada orang yang dia sayang, sebab dengan ilmu akhirat dia akan dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab sombong yang kedua, ni ada masalah sikit. Sebab manusia sombong kerana ilmu. Ni kita kena ingat ni. Ni orang-orang belajar ilmu dan penuntut-penuntut ilmu sangat mustahak untuk buat kajian ini. Jadi sebab manusia sombong kerana ilmu itu ada dua sebab pula. Sebab yang pertama, dia duk sibuk, dia rasa dia tu alim, dia rasa dia hebat, dia rasa, sedangkan ilmu yang betul-betul bermanfaat kepada dia, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang betul-betul takut pada Allah Ta'ala itu dari kalangan hambanya, iaitulah orang yang ada ilmu. Kata di para ulama tafsir, ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah dan menjauhkan dia daripada maksiat. Itu barulah dia panggil ilmu yang betul-betul ada faedah. Jadi kalau ilmu, kita lagi dapat ilmu, lagi banyak duduk berkelahi dengan orang, ya, ada faedah ke tak ada faedah? Kalau kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika definisi ilmu yang bermanfaat, kan selalu kita ajar kepada kita doa yang Nabi kita ajar baca pada waktu pagi. Apa doa dia? Ingat ke tidak? Saya baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini doa ni jangan tinggal. Nabi SAW baca selepas solat subuh. Muslimat yang tak solat pun baca. Anak-anak kita ajar sebelum pergi sekolah. Nak turun rumah tu pagi-pagi ajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku minta denganmu ilmu yang bermanfaat. Sebab kalau kita dapat ilmu tak bermanfaat, ilmu itu bukan menjadi hujah untuk kita, tapi menjadi hujah ke atas kita. Jelas ke tidak? Kalau orang tak tahu, dia terjebak dengan benda-benda yang tidak baik, malaikat tanya dia, kenapa membuat? Saya tak tahu. Kalau tak tahu, kenapa tak belajar? Jangan kata tak tahu terlepas juga. Tak boleh, tak lepas juga. Ada soalan kedua, kenapa tak belajar? Keliling-keliling kamu ni semua ustaz-ustaz, para pendakwah, alim ulama ada, kenapa tak mengaji? Kalau dia tahu, lagi dahsyat. Fa in kunta ta'lam fal musibatu akbar. Kalau mu tahu, kamu tak buat, kamu langgar juga, musibah lebih besar. Sambil-sambil hidup berjalan tadi, ada sahabat beritahu, orang-orang yang terjebak dengan penipuan skim cepat miskin. Ada ke orang bawa skim cepat miskin? Ke skim cepat kaya? Cepat kaya. Yang sebenarnya, ya, cepat miskin. Sekali kena 50,000, mana tak miskin?
Habis harta benda dia. Gadai habis barang-barang kemah isteri. Nak bayar balik hutang orang. Yang buat kerja ni, saya minta maaf kepada sahabat-sahabat saya, orang-orang yang dikatakan ada ilmu. Saya kata kalau betul-betul dia ada ilmu, dia akan semak dulu syarikat apa ni, skim apa macam ni, patuh syariah ke tidak. Kalau tak patuh, kenapa dia menjadi pelopor kepada syarikat-syarikat yang duk kutip duit orang ni yang tidak patuh syariah? Ini sangat bahaya. Betul-betul lah orang yang jadi masalahnya menyebabkan manusia takabur ni kerana dia ada ilmu. Bila orang mari tegur, Syekh, skim awak jual ni patuh syariah ke tidak? Tepuk meja dia. Aku siapa? Senang. Semua masjid kawan sini saya mengajar belaka. Dia mengajar benda lain, fardu ain. Bab keluar masuk tandas, dia tak belajar bab muamalat tentang keuangan semasa. Ini masalah, terjebak kita. Tapi mula nak menyombong diri dengan sebab tadi, maka ilmu yang tidak bermanfaat dia akan menjadikan manusia itu sombong. Hari ini memang agak sukar. Sebab yang kedua, an yakhuda fil ilmi wa huwa khabithun nafsi. Dia belajar ilmu tapi jiwa dia tak baik. Mengaji ilmu tu nak suruh orang kata alim, nak suruh orang kata dia ni hebat, maka dia tidak jadi. Ini yang cukup menakutkan. Kata di Ayub Al-Antar, aku dengar Bishr Ibn Al-Haris, seorang ulama salaf, dia kata apa? Haddatsana Hamad bin Zaid summa qala astaghfirullah. Jadi dia satu hari dia nak sebut cerita, tapi dia sebut nama ulama besar, haddatsana Hamad bin Zaid. Mana Hamad ni orang hebat. Dia berhenti daripada cerita, dia kata astaghfirullah. Sebut nama-nama orang hebat ni menunjukkan aku ni ada sifat sombong. Masya-Allah, tabarakallah. Patutlah kita hari ni semua orang, nah, saya kadang-kadang bimbang juga bila orang jumpa kita, orang tak kenal pun, nak selfie dengan ustaz sekali. Kalau ada kes apa-apa, tama-tama yang duk jual benda-benda yang skim-skim tadi, dia guna gambar tu. Awak tak percaya saya punya ni, tengok dengan siapa. Sekali saya kena, ini cerita betul, kena sungguh, saya tak tahu. Dia post di grup dia, kawan saya juga ada kat situ, terus hantar saya. Dia kata, entah tahu siapa fulan. Saya kata, orang mari kat pondok saya nak ambil gambar. Kita kata ambil je lah. Dia pukul gambar tak sakit, tak pukul orang baru sakit. Kita kata ambil. Rupanya dia ni ada masalah dari sudut skim yang dia buat. Memang masalah besar. Ratus ribu orang kena tipu dengan syarikat yang dia bawa. Jadi saya cepat-cepat lah suruh sahabat-sahabat kita yang jaga admin internet ni, kata nafikan bahawa saya tidak terlibat dengan benda tu, dan minta supaya orang yang post tadi delete dia punya gambar. Tengok dia, maknanya dia bukan duduk dengan kita kerana ambil ilmu kita, tapi nak ambil bayangan kita tu untuk nak apa ni, nak guna ke benda tadi. Ini semua ni dia kata, Masya Allah, tabarakallah. Kata di Bishr Al-Hari, dia kata, aku sebut nama ulama besar ni, aku rasa macam nak tunjuk kita hebat. Sebab itulah hari ni ulama, kawan-kawan kita ni, orang dengar ada ilmu sanad, orang ni ada sanad, orang ni ada sanad kan. Saya, apa yang saya buat ni bersanad belaka. Saya nak pulah serban, ada sanad daripada Nabi. Saya nak sugi gigi, ada sanad. Saya nak tu. Jadi kalau orang tak ada sanad mari nak mengajar di masjid tuan ni, jumpa kursi, jangan bagi. Kena orang macam saya. Takbur. Kita kalau kita ada itu sanad, itu dulu sanad ni untuk apa? Untuk orang nak semak cerita ni benar tak benar. Bukan sanad itu untuk nak menaikkan, menggilapkan kedudukan kita dan nak memperlekeh orang lain yang tidak ada sanad. Ini satu masalah. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini untuk kita semua. Tanda terjadinya takabur dengan perkara yang ketiga, al-amal wal ibadah. Dengan sebab amalan dan juga dengan sebab ibadat. Ini bahaya. Fa ba'dun nas, ada setengah orang ni yatakabbar bi ibadati. Dia boleh takabur dengan ibadat dia. Masya-Allah. Orang lain ibadat, kita sembunyikan diri. Dia ibadat nak jadi takabur. Berat ke tidak? Oleh kerana dia mari masjid awal,
duduk sah depan, orang yang mari kamu ni sikit soft, rasa lekeh Pak Haji tu. Wah, pergi umrah setiap tahun, tapi mari masjid lambat. Betul dah dia kata tu. Tapi cara perasaan dia tu menyebabkan dia jadi takabur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, "Iza qala ar-rajulu halakan nas." Apabila seorang itu duk cakap manusia ni rusak habis dah, yang tak rusak, yang binasanya dia, fahuwa ahlakuhum, maka dialah yang membinasakan orang. Ada kata fahuwa ahlakahum, maka dialah orang yang paling binasa. Sebab apa? Sebab dia rasa dia sempurna. Dia rasa dia sempurna. Sebab itulah saya sangat takut hari ni kita dalam bab ibadat ni, kita memanglah kita kena berlomba-lomba ibadat, jangan pula pergi ke belakang. Baru ni saya jumpa satu kes sungguh ni. Ada seorang tu dia kata, "Ustaz, saya dah dapat, saya sedar daripada kealpaan saya, kelalaian saya yang menyebabkan saya ni pergi ke masjid. Alhamdulillah, kata baguslah pergi masjid. Saya sungguh-sungguh pergi ibadat, duduk sah depan. Tiba-tiba mari perasaan, ini mainan syaitan. Syaitan kata, mu ni takabur, mu bukannya ulama, bukannya orang besar, kenapa duduk sah awal? Tengok bijak syaitan. Saya undur ke sah dua, undur ke belakang. Akhir sekali undur duduk belakang lagi dah. Sekarang ni saya nak pergi awal masjid, malu dengan diri sendiri sebab saya bukan orang ulama. Tiba-tiba pergi masjid awal, saya pergi lambat-lambat, orang azan baru pergi. Tengok, itu dia panggil permainan syaitan. Sebab di peringkat awalnya dia rasa macam manusia lain dah rusak dah, dia yang duduk sawal tu yang betul. Maka kita mengatakan dalam perkara ibadat gini, jangan kita cuba al-ghulu dalam ibadat, nanti kita akan kecundang di tengah jalan. Orang panggil lari pecut, kuat sangat pecut ni, dia mudah habis gas tengah jalan. Jangan. Paling tidak pun kita rasa bangga, takabur, kita hebat, maka orang-orang ahli-ahli ibadat jangan duk rasa manusia rusak belaka lah, jangan. Kata di Ibnu Mubarak ni, seorang ulama ni kata apa? Orang pergi tanya dia, "Ya Ibnu Mubarak, nasihatlah kepada saya." Dia kata apa? "Iza kharajta min manzilika," bila mu keluar daripada rumah, kamu tengok siapa saja pun, anggaplah dia lebih baik daripada kamu. Allahu Akbar. Jangan lebih baik daripada kamu. Kita macam mana kita nak kata orang lebih baik daripada kita? Kita pergi awal masjid kan, dia tu mari lambat. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Sahabat yang Nabi kata dia ni ahli syurga, kan? Yang Abdullah bin Amru pergi tidur rumah dia 3 malam tu. Abdullah bin Amru kata, apa yang hebatnya dia ni? Apa yang hebatnya? Tidur kuat. Tidak kata setengah malam kau bangun tahajud. Biasa. Dia pun tak mengada-ngada. Tengok ada orang kat rumah ni, awal lah sikit bangun. Tak, kita agak-agak lah, kalau orang mari tumpah tidur rumah kita, bangun lambat ke bangun cepat? Awal lah sikit. Tak, tamu ada tu, tamu pun tengok, Masya Allah, Pak Cik Haji ni pukul 4 bangun dah. Dia ni tak ada, tidak terkesan dengan, sebab jiwa dia itulah dia. Cukup 3 malam, Abdullah bin Amr tanya Pak Cik, kenapalah Pak Cik ni pelik, ibadat biasa-biasa je, tapi Nabi kata inilah ahli syurga. Dia kata, apa yang aku buat di rumah aku ni, mara'ait, apa yang kamu tengok itu, aku tak ngada-ngada, aku tak bermuka-muka, illa kecuali dalam hati aku ni tidak ada perasaan benci, dendam, sakit hati pada orang. Ibnu Amr kata apa? Dengan inilah Tuhan telah mendapat darjat yang tinggi. Ini kita kadang-kadang tengok orang ni senyap, diam, kita rasa orang lekeh, orang tak ada apa. Tak, boleh jadi dia di sisi Allah Azza wa Jalla punya darjat yang baik. Jadi maka di situ kita kata jangan kita maghrur, kita terpedaya dengan kedudukan yang kita ada. Sebab yang keempat, tengok sebab yang keempat ni,
An-nasab dengan sebab keturunan. Sebab keturunan. Jadi kalau kita nak tengok sebab keturunan, maka kita lah di antara orang yang keturunan kita tidak banyak. Nah, keturunan kita pun biasa-biasa je. Orang kampung pula, Allahu Akbar. Tapi orang yang hebat-hebat ni macam dia kata saya ni jangan main. Keturunan orang hebat-hebat, keturunan tuan guru, keturunan siapa-siapa lah kan. Nah, maka di saat itu boleh jadi dia akan bangga dengan apa yang dia ada. Maka Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu menurut penilaian Allah Azza wa Jalla. Siapa? Atqakum, iaitulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak jadi orang mulia, kita takwa. Kita nak jadi orang yang baik, orang yang hebat, maka kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak nafikan keturunan itu ada kemuliaannya. Lebih-lebih lagi orang yang dapat keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi keturunan itu tidak memberi suatu kelebihan lain daripada dia mempunyai nasab sekiranya dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata siapa je amalannya lambat, lam yusri' bihi nasabu. Keturunannya tak boleh mempercepatkan perjalanan dia. Kenapa tak solat? Tak apa, saya ni keluarga Nabi. Siapa dia kamu ni? Keluarga Sayyidina Umar Al-Umari. Siapa lagi? Keluarga Imam Syafi'i. Siapa kamu ni? Saya ni keluarga Pak Imam Besar. Pasal itulah muslimat ni walaupun dia kahwin dengan ustaz sekalipun, kahwin orang hebat sekalipun, jangan duk bangga. Saya tak apa, tak pergi masjid pun. Suami saya Imam Besar. Suami saya Pak Ustaz lah. Allah kata innal musaddiqina wal musaddiqat was-saimina was-saimat az-zakirina Allah katsiran waz-zakirat. Allah pisahkan dalam amalan peribadi, tak boleh nak bergantung dengan orang. Perempuan yang solat, laki-laki solat. Perempuan sedekah, laki. Sebab apa? Sebab masing-masing ada hak dia yang terjadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tengok beberapa contoh manusia takabur di atas dunia ni. Yang pertama sekali makhluk yang takabur atas dunia ini siapa? Iaitulah iblis. Semua kita dah dengar cerita. Saya pun nak ringkaskan, tak nak panjang-panjang. Punca rusaknya iblis kan apa? Ya, aba wastakbar. Allah nak kata sombong, aba, tak mau ikut perintah, wastakbara, sombong. Maka dia wa kana minal kafirin, maka dia jadi manusia yang kafir. Kalau nak kata iblis tu tak tahu, dia salah. Iblis tak tahu Nabi Adam tu benar, kan? Dia tahu. Karena itulah dia minta dengan Allah Ta'ala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia berdoa, ya Allah, bangkitkan aku, hidup aku sampai ke hari kiamat. Hari kiamat pun dia tahu. Tetapi kerana kesombongan, maka dia tak boleh terima. Fir'aun tahu tak tahu Nabi Musa benar? Siapa kata Fir'aun tak tahu? Allah gambar dalam Quran, istakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Sombong dia dengan tenteranya atas muka bumi, sombong. Kalau dia tengok mukjizat Nabi Musa AS, tanda-tanda kenabian dia, cukup jelas. Tapi dia tidak terima juga. Sebab apa? Adakah Fir'aun tak tahu? Jawabnya, Fir'aun sudah tahu. Fir'aun sudah tahu, tetapi dia buat-buat tak tahu. Fir'aun sudah tahu, tapi dia buat-buat tak tahu. Maka kita mengatakan punca kerusakan manusia di atas muka bumi ini duduk di mana? Duduk di sifat sombong yang dia ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sifat tawadhu, jauh daripada sifat takabur dan sombong, dan insya-Allah kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat juga di akhirat nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.